adjektif penguat dalam ayat aktif dan ayat pasif. Yang pertama dalam ayat aktif, dia menulis laporan itu semalam dengan sangat kemas. Yang kedua ialah dalam ayat pasif, laporan itu telah ditulis semalam dia dengan sangat kemas. Kedua-dua ayat ini menunjukkan kehadiran adjektif penguat yang sama, iaitu pada akhir ayat. Kedua jenis ayat ini berbeza. Fungsi adjektif penguat dalam ayat aktif iaitu penekanan diberikan kepada cara subjek, iaitu dia melaksanakan perbuatan menulis, iaitu dilakukan dengan tahap kekemasan yang sangat tinggi. Fungsi adjektif penguat dalam ayat pasif itu penekanan diberikan kepada hasil kerja, iaitu laporan yang telah ditulis dalam keadaan yang sangat kemas. Dalam bahasa deskriptif, kedua ayat ini diterima. Dalam konteks ayat pasif, struktur ayat ini mudah dan difahami oleh penerjemah bahasa Melayu serta digunakan dalam pertuturan yang tidak formal. Dalam konteks tata bahasa deskriptif ini, kefahaman diutamakan melebihi struktur formal. Menurut pendekatan tata bahasa preskriptif, ayat aktif ialah ayat yang gramatis, manakala ayat pasif dianggap salah dan tidak gramatis kerana binaan oleh plus frasa nama itu telah tak jauh daripada kata kerja pasif ditulis, maka kata sendi oleh tidak boleh digugurkan. Jadi, ayat yang betul ialah laporan itu telah ditulis dia semalam dengan sangat kemas. Dalam ayat ini, frasa nama dia hadir bersebelahan dengan kata kerja pasif ditulis jika kata sendi oleh digugurkan. Hadiah diperoleh sungguh banyak oleh Ali semalam. Diperoleh merupakan kata kerja pasif, sungguh banyak merupakan adjektif penguat. Menurut pendekatan tata bahasa deskriptif, ayat ini diterima kerana ia telah menjadi kebiasaan dalam pertuturan seharian dalam masyarakat dan difahami antara satu sama lain. Tetapi, menurut pendekatan tata bahasa preskriptif, ayat ini dianggap salah dan tidak gramatis kerana struktur ayat pasif, iaitu pelaku, Ali, sepatutnya berada lebih dekat dengan frasa kerja pasif diperoleh. Contohnya, hadiah diperoleh oleh Ali sungguh banyak semalam, ataupun hadiah diperoleh Ali sungguh banyak semalam, iaitu menunjukkan pelaku ataupun frasa nama Ali itu perlu hadir berdekatan dengan frasa kerja pasif diperoleh. Seterusnya, frasa sungguh banyak sepatutnya berada bersebelahan ataupun berdekatan dengan frasa nama untuk menjalankan fungsi sebagai keterangan. Ayat D, buku itu paling diminati oleh para peneliti. Ayat E, setidak-tidaknya satu tingkat masalah diri yang amat diketakuti telah selamat dilalui. Baiklah, menurut tata bahasa deskriptif, ayat ini diterima dalam pertuturan harian kerana menggunakan frasa seperti paling diminati, amat ditakuti ini lazim digunakan dalam pertuturan mereka. Jadi, kedua ayat ini dianggap dramatis menurut pendekatan deskriptif. Tetapi, menurut tata bahasa preskriptif, ayat ini salah dan tidak dramatis kerana kita melihat kehadiran kata kerja pasif selepas kata penguat paling dan amat. Jadi, kehadiran frasa kerja pasif selepas kata penguat adalah salah kerana sepatutnya frasa adjektif perlu mengikuti kata penguat, yakni ciri hakiki bagi kata adjektif. Kita akan melihat persamaan penggunaan adjektif penguat dalam ayat E dan ayat F. Dalam ayat E, pakaian itu dipakai bertahun-tahun terialah lusuh, dan ayat F, ia terbeli baju yang sangat besar. Ayat E diambil daripada data korpus, yakni pendekatan deskriptif, dan ayat F ialah daripada tata bahasa dewan, iaitu preskriptif. Ayat E dan ayat F ini dilihat dari segi persamaan struktur ayat, iaitu penggunaan adjektif penguat dalam ayat pasif yang berada pada akhir ayat. Adjektif penguat ini berfungsi sebagai keterangan kepada subjek pemberita bagi ayat E dan sebagai keterangan